Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Syawal 27 Mei bersama saya Adi Akmal Syarum dan berikut tajuk utama malam ini. Mayat di Serkup Guni terapung. Juga ulat jenazah dua pembantu kesihatan disyaki minta rasuah. Mayat seorang lelaki ditemukan dalam keadaan kaki dan tangan berikat yang disumbat dalam guni. Guni tersebut dijumpai terapung berhampiran pengkalan ikan bilis di kampung Sungai Batu, Sungai Petani. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Datuk G. Suresh Kumar berkata, polis menerima laporan daripada pemancing yang terjumpa mayat itu hanyut di bawah air sungai dalam keadaan berbau busuk pada jam 9.30 pagi. Polis kemudian mengangkat mayat terbabit ke atas bot dan membuka guni dan mendapati mayat seorang lelaki dalam keadaan kaki dan tangan diikat. Katanya mayat terbabit masih memakai baju T namun tidak berseluar. Datuk Suresh memaklumkan siasatan awal polis tidak menemui sebarang dokumen pengendalan pada tubuh mangsa. Mangsa dipercayai dibunuh di tempat lain sebelum dimasukkan ke dalam guni dan dibuang di sungai. Jelasnya, laporan awal forensik berdasarkan keadaan mayat yang telah mengelupas, mayat mangsa berada di dalam air lebih 48 jam. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSP Alostar untuk bedah siasat. Katanya polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang pengasuh Taman Asuhan Kanak-kanak Taska dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh hari ini atas pertuduhan menganiaya seorang bayi perempuan berusia 11 bulan. Ia dengan cara mencakar pipi dan memukul tubuh mangsa minggu lalu. Memetik laporan harian Metro, tertuduh Nabilah Muhammad Johan 27 tahun dari Kampung Tedong Merlimau mengangguk faham namun tidak mengaku tidak bersalah serta meminta dibicarakan. Berdasarkan pertuduhan, dia sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan atau pengasuh didapati menganiaya bayi terbabit berusia 11 bulan ketika kejadian dengan cara mencakar pipi sebelah kiri dan memukul badan mangsa dengan tangan. Kesalahan itu didakwa dilakukannya di Taska Umi Ana Taman Sri Teluk Emas pada 18 Mei lalu. Bagi kesalahan itu, dia dituduh mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau dengan denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 23 Jun depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan perubatan mangsa dan serahan dokumen. Di Shah Alam, dua pembantu kesihatan diriman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan kira-kira RM15,000 setiap seorang bagi urusan berkaitan kerja pengurusan jenazah. Dua suspek berkenaan diperintah reman sehingga 31 Mei yang dikeluarkan Magistrate Nur Faizah Abdul Sani selepas mendengar permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Shah Alam. Kedua-dua suspek yang berkhidmat di salah sebuah hospital di Selangor dipercayai meminta dan menerima wang suapan RM300 daripada individu tertentu bagi setiap jenazah diuruskan. Ia sebagai balasan untuk pihak berkenaan terus mendapatkan kerja-kerja pengurusan jenazah bagi tempoh 2018 hingga 2021. Terdahulu, dua lelaki masing-masing berusia 40 dan 42 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Selangor sekitar jam 4.45 petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Seorang lelaki pedofilia perlu menjalani hukuman penjara 20 tahun dan 10 sebatan atas kesalahan melakukan ambang seksual terhadap 12 kanak-kanak perempuan dan menghasilkan pornografi. Hukuman itu dikenakan ke atas Muhammad Amir Muhammad Lai, 25 tahun selepas dia menarik balik rayuan di Mahkamah Rayuan hari ini terhadap hukuman penjara 15 tahun dan 18 sebatan bagi 6 pertuduhan.
Panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Seri Kamaluddin Muhammad Said, Datuk M. Gunalan dan Datuk Nordin Hassan kemudiannya membatalkan rayuan Muhammad Amir. Muhammad Amir didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu pada April 2018 atas 3 pertuduhan menghasilkan pornografi, 12 pertuduhan amang seksual, 2 pertuduhan menghasut kanak-kanak melakukan perbuatan tidak senonoh dan 1 pertuduhan mencabul kehormatan seorang kanak-kanak. Dia mengaku salah melakukan semua pertuduhan itu pada 10 Disember 2018 dan dijatuhi hukuman penjara 16 tahun dan 19 subatan. Selain itu, dia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan 18 subatan bagi 3 pertuduhan menghasilkan pornografi dan pertuduhan amang seksual terhadap 3 kanak-kanak berumur 6, 7 dan 8 tahun. Isu kekurangan bekalan dan harga ayam melambung di pasaran dijangka akan selesai selewat-lewatnya awal bulan depan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid berkata, ia susulan beberapa pendekatan yang diperkenalkan kerajaan dan jaminan yang diberi pihak penternak ayam. Antara langkah yang diperkenalkan kerajaan adalah pemberian subsidi makanan ayam, memasukkan AP ayam dan terbaru menghentikan sementara ekspor ayam ke luar negara. Bagi kepentingan pengguna pula, kerajaan menetapkan harga siling ayam standard RM8.90. Bekal ayam setakat yang kita difahamkan setakat tak ada isu. Walaupun ada serta tempat itu, tapi tidaklah suatu benda yang membimbangkan. Cuma baru ni bila kata ayam tu harganya saingnya kecil, kemudian pada 22 dan 23 dia kata ada ayam, dah hari ni nampak dah mungkin dan tak ada isu lah. Dan saya bercakap dengan pengeluar ayam pun, dia kata benda ni mungkin dalam selewat-lewatnya awal bulan 6 benda ni boleh selesai sepenuhnya. Selewatnya awal bulan 6. Beliau ditemui pada Majlis Pemukiman Hala 7 Penyelaras Kepenggunaan Parlimen PKP Semenanjung Malaysia di Kuala Terengganu. Setakat ini, 107 penyelaras kepenggunaan telah dilantik di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, di mana PKP berperanan sebagai mata telinga kerajaan dalam isu berkaitan kepenggunaan. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui Felcra berhad memperuntukkan RM368 juta bagi memperkukuhkan keselamatan makanan negara di semua peringkat rantaian makanan. Ia termasuk pelaksanaan projek kilang pemprosesan makanan ternakan ayam yang menelan belanja lebih RM59 juta. Menterinya Datuk Seri Mahzir Khalid berkata inisiatif tersebut diambil kerana faktor kenaikan harga barangan ketika ini berkait rapat dengan makanan ternakan. Selain itu, Felcra juga sedang meninjau untuk memperkasakan sektor ternakan ayam. Dalam pada itu, Felcra berhad menyasarkan 1 daripada 3 lokasi projek ayam pedaging sistem tertutup yang mampu mengeluarkan sekurang-kurangnya 6 juta ekor ayam daging setahun tidak lama lagi. Difahamkan projek berkenaan kini dalam proses pembinaan di Tanjung 100 di Kuala Rompeh, Pahang dan akan menghasilkan ayam bermula hujung tahun ini atau awal tahun depan. Beberapa tapak projek di lokasi lain turut dikenal pasti seperti di Padang Terap Kedah dan Macang, Kelantan. Di Pahang, peternak lembu dan kerbau yang membiarkan haiwan ternakan mereka berkeliaran sama ada di jalan negeri, jalan persekutuan maupun kawasan perumahan dan boleh membahayakan orang ramai bakal berdepan tindakan. Jadi dalam hal ini pihak PDRM sebagai lead agency untuk menangani permasalahan ini yang akan kita berkolaborasi dengan pihak Jabatan Veterina Negeri Pahang dengan Majlis Bandaraya Kuantan akan buat perancangan bagi mengadakan operasi bersepadu terhadap lembu-lembu kerbau yang berkeliaran di jalan raya. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan perjumpaan dan sesi dialog bersama penternak kawasan Besurah bersama Polis Daerah Kuantan, Jabatan Perkhidmatan Veterina Pahang dan Majlis Bandaraya Kuantan.
Tambahnya, polis bersama agensi bertanggungjawab memandang serius isu lembu dan kerbau berkeliaran dan tidak akan berkompromi dengan penternak. Untuk rekod sebanyak 157 kes kemalangan melibatkan haiwan ternakan dilaporkan berlaku di daerah ini sepanjang tahun lalu dan 37 kes sehingga April tahun ini. Penternak yang membiarkan haiwan ternakan berkeliaran di jalan raya dan kawasan perumahan boleh didakwa Jabatan Perkhidmatan Veterina di bawah Enakmen Kawalan Kerbau Lembu 2001. Dan sekiranya melibatkan kemalangan, polis akan mengambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 289 Kanun Keseksaan. Sedekah Haus bantu anak yatim seluruh negara. Bertemu kembali, program JAKIM Usrah Santai bersama anak muda akan diteruskan lagi, namun kali ini memfokuskan golongan yang bermasalah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad berkata, langkah itu bagi mengurangkan gejala sosial dalam kalangan mereka, terutama di bandar-bandar. Lepas ni mungkin kita akan pergi pula jumpa adik seorang-seorang, mungkin kita tak buat dalam bentuk sekelompok macam ni, kita bersama-sama dengan tim-tim yang NGO-NGO lain untuk kita menyampaikan mesej dakwah kasih sayang kita kepada orang lain. Kerana kita telah mengadakan satu mukhayyam perkemahan bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan LGBT atau kumpulan yang nak berhijrah. Nak hijrah. Dan kita tidak mengiktiraf LGBT. Cuma kita pada mereka, kita santuni mereka itu, dan setakat ini dah sejak daripada 2011 hingga bulan April yang lalu, kehadiran dalam program tersebut lebih kurang 2,000 lebih. Jelasnya, selain di ibu kota, usrah sedemikian akan turut diadakan di negeri-negeri lain bagi menggambarkan dakwah itu luas dan tidak tertumpu di beberapa bahagian sahaja. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program Usrah Anak Muda 2.0 bersama 150 penghantar makanan di Malaysia Tourism Centre malam semalam. Pada majlis sama, Dato' Idris menyampaikan sumbangan wang kepada penghantar makanan yang memerlukan. Bank Islam lancar sebuah lagi dana khusus untuk kebajikan dan pendidikan anak yatim di seluruh negara. Ia melalui platform pendanaan awamnya Sedekah Haus dengan sasaran kutipan sebanyak RM1 bilion di bawah dana kekal menjelang 2040. Dana terbaru itu yang bertemakan From Cradle to Graduation bertujuan menyantuni golongan berkenaan daripada peringkat bayi sehingga remaja, seterusnya membolehkan mereka melanjutkan pendidikan sehingga peringkat ijazah. Bila kita sebut dana kekal, maksudnya dana tersebut tidak digunakan tetapi dilaporkan, dan pulangan minimum 3 juta setiap bulan akan disalurkan untuk manfaat anak-anak yatim di Malaysia. Walau bagaimanapun, menjelang tahun 2040 ini, sebanyak 20% daripada setiap kutipan yang warga Malaysia menyumbang dari Sedekah Haus akan terus disalurkan kepada inisiatif bersama-sama dengan rakan-rakan pelaksana. Sehingga kini, jumlah dana yang terkumpul adalah sebanyak 1.1 juta ringgit, dan sebagai permulaan kepada usaha ini, Bank Islam menerusi Sedekah Haus telah menyerahkan RM761,000 bagi inisiatif dan agenda yang dipersetujui bersama rakan pelaksana Sedekah Haus, iaitu Orphan Care Foundation, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Peyatim dan Youth Empowerment Foundation YEF. Orang ramai yang ingin menyumbang ke dana anak yatim Sedekah Haus boleh menyalurkan ke akaun Sedekah Haus Orphan Fund menerusi akaun 140110188888 atau layari laman web Sedekah Haus di pautan www.sedekahhaus.com.my untuk maklumat lanjut. Berbaki beberapa hari lagi sebelum Syawal berakhir, warga TV Al-Hijrah pagi tadi meraikan majlis makan-makan raya bagi mengeratkan ukhuwah antara kaki tangan dan pengurusan tertinggi stesen televisyen Islamik berkenaan. Sambutan kali ini lebih meriah selepas 2 tahun acara sosial ditangguhkan ekoran pandemik COVID-19.
Turut hadir dalam majlis berkenaan Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanji Haris. Rata-rata warga kerja TV Al-Hijrah menzahirkan rasa syukur kerana dapat bersemuka dan mengeratkan silaturahim antara kaki tangan daripada pelbagai jabatan. Alhamdulillah, selepas 2 tahun kita nampak suasana meriah. Lepas 2 tahun kita ber-PKP, akhirnya kita berjaya berkumpul bersama ahli keluarga TV Al-Hijrah untuk menjayakan sesi potluck Raya Hijrah 2022. Jadi apa yang kita utamakan sebenarnya ukhuwah kita tu. Ukhuwah kita once kita dah sama-sama dapat sediakan makanan dan juga wadah-wadah yang ada, kita berkongsi dan kita sama-sama nikmati dalam orang kata ala kadar antara kita kan. 2 tahun pandemik, ini lepas tu stand dan meriah untuk tahun ni. Yang saya banyak bersyukur lah sebab kita sama-sama boleh berjumpa kembali sebab ada yang still lagi work from home dan ada yang still bekerja. Jadi masa time sambutan hari raya kita bertemulah satu office. Selain juadah istimewa seperti kambing bakar serta menu tradisional, majlis turut diceriakan dengan pertandingan dekorasi gerai dan pakaian terbaik. Setiap jabatan tampil dengan kreativiti tersendiri bagi menembat hati juri jemputan yang juga pengacara program Counter Netizen, Nina Fazurina dan peserta Hijrahkan Laguku, Zaf VE. Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini boleh dikatakan yang paling meriah sejak pandemik melanda negara. Dengan kelonggaran SOP yang telah diberikan, TV Al-Hijrah meraihkan sambutan Hari Raya bersama warga kerja TV Al-Hijrah untuk mengeratkan silaturahim. Masih belum terlambat jika saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Abdul Hakim Abu Bakar melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Rumah meletup tiba-tiba. Bertemu kembali, sekurang-kurangnya 16 maut dalam 4 siri letupan bom yang menggegarkan wilayah Kabul, Afghanistan. Letupan itu memusnahkan sebuah bas mini serta sebuah masjid di tempat yang berasingan. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu mahu pihak berkuasa Taliban menyiasat letupan bas mini yang berlaku di bandar utara Mazar Sharif yang menyasarkan penganut Syiah dan Sufi. Ketua Jabatan Kesihatan BAH Najibullah Tawana berkata 10 terbunuh pada letupan pertama, manakala letupan di Masjid Hazrat Zakaria membunuh 6 orang dan 18 cedera. Kementerian Dalam Negeri berkata bom itu diletakkan di dalam kipas di masjid. Bagaimanapun setakat ini masih tiada kumpulan atau komuniti tertentu yang mengaku bertanggungjawab dalam insiden tersebut. Di Amerika Syarikat, sekurang-kurangnya 4 maut manakala 2 cedera selepas 3 rumah meletup secara tiba-tiba di kawasan perumahan Pottstown, Pennsylvania. Pihak berkuasa berkata identiti mangsa insiden itu masih tidak diketahui. Menurut penduduk di situ, mereka terdengar letupan yang sangat kuat. Ketiga-tiga rumah itu musnah 100% akibat letupan tersebut. Berdasarkan rakaman video yang dimuatnai oleh penduduk sekitar, serpihan batu rumah yang meletup itu dilihat bertaburan berdekatan kawasan letupan. Dalam masa sama, kedua-dua mangsa cedera telah dibawa ke hospital bagi menerima rawatan lanjut. Menurut pihak berkuasa, punca kejadian masih dalam siasatan. Susulan letupan itu, semua sekolah di kawasan itu ditutup buat sementara waktu, manakala semua pelajar, guru serta staf sekolah tidak dibenarkan hadir ke sekolah sehingga diberitahu. Beberapa syarikat Cina bersedia membangunkan peralatan kit ujian dan vaksin untuk menangani jangkitan cacar monyet selepas meraih keuntungan besar daripada pandemik COVID-19. Beberapa makmal sudah mula menghasilkan kit ujian asid nukleik untuk mengesan virus yang kini menular hampir di seluruh dunia.
Setakat ini, China belum merekodkan sebarang kes jangkitan penyakit itu. Pakar di negara itu percaya vaksin bagi jangkitan cacar monyet boleh dibangunkan dalam tempoh setahun. Menurut laporan Global Times, beberapa pengeluar peralatan perubatan di China sudah membangunkan kit ujian asid nukleik bagi jangkitan cacar monyet. Kit ujian itu boleh dikeluarkan secara besar-besaran di pasaran domestik selepas mendapat kelulusan kerajaan. Sementara itu, pakar memaklumkan pihaknya tidak menghadapi masalah teknologi dalam membangunkan vaksin untuk jangkitan cacar monyet. Jumlah dagangan Malaysia meningkat. Jumlah dagangan Malaysia pada April tahun ini meningkat 21.3% tahun ke tahun kepada 231.4 bilion ringgit. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan, nilai ekspor meningkat 20.7% kepada 127.5 bilion ringgit, manakala import pula bernilai 103.9 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzairu Mahidin berkata, daripada jumlah keseluruhan dagangan itu, Pulau Pinang kekal di kedudukan teratas sebanyak 29.3%, diikuti Johor 20%, Selangor 19.5%, Sarawak 8.1% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 4.3%. Bagi import, Selangor kekal sebagai penyumbang utama sebanyak 25.6%, diikuti oleh Pulau Pinang 23.4%, Johor 18.3%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7.3% dan Kedah 5.7%. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzairu berkata, pemulihan ekonomi Malaysia akan terus berdaya tahan pada suku ketiga 2022, namun masih terdedah kepada risiko luaran dan tekanan menurun selepas merekodkan prestasi memberangsangkan pada suku pertama. Mengulas senario sosioekonomi semasa, beliau berkata kebanyakan negara telah mencatatkan prestasi yang lebih baik pada suku pertama 2022 yang menunjukkan pemulihan ekonomi sedang berlaku meskipun berhadapan pelbagai krisis global yang berterusan. Bagi Malaysia, keluaran dalam negara kasar berkembang lebih baik daripada jangkaan sebanyak 5% pada suku pertama 2022 selepas mencatatkan pertumbuhan 3.6% pada suku sebelumnya. Penglibatan dan sumbangan generasi muda sangat diperlukan dalam memperkukuhkan semangat keluarga Malaysia. Justru kerajaan sentiasa mengiktiraf sumbangan, pencapaian, usaha, daya bangkit dan suara seluruh warga belia. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta lari alhijrah.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Arik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.